Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, semoga semua berada di dalam keadaan sihat wal afiah zahiran wa batinan. Semoga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diredai olehnya. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Agung, yang memiliki arasy yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita semua, memelihara kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di dalam golongan yang diberkahi olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di dalam golongan mereka yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi nikmat olehnya. Di dalam golongan mereka yang sentiasa bersabar ketika diuji olehnya. Dan juga di dalam golongan mereka yang sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terlanjur melakukan kesalahan, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang Ia telah kurniakan kepada kita, yang tidak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat agama, nikmat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita memperbanyakkan, mempertingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah
di atas lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan menceritakan kepada yang lain bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menceritakan kepada yang lain tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita di dalam diri kita, maka hendaklah kita lihat semua ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmat Allah yang kecil, yang besar, yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita, yang kita tidak dapat lihat dengan mata kepala kita, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, semua merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang ada dengan kita ini, yang diciptakan ini semua adalah diciptakan untuk kita manusia, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat-nikmat ini. Maka hendaklah kita hadirkan di dalam hati kita ini sebenar-benar kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil kesempatan ini pada malam ini untuk kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita berazam agar kita sentiasa usaha untuk kita mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala nikmat-nikmat anggota badan yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita ini, hendaklah kita gunakan untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Maka kita bermohon kepada Allah pada malam ini dengan penuh keikhlasan di dalam hati kita, Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami taufik agar kami dapat mentaati segala perintah-perintah-Mu, Ya Allah, dan agar kami dapat menjauhi segala larangan-larangan-Mu, Ya Allah. Kau kurniakan kepada kami taufik agar kami dapat mengamalkan keikhlasan, mengamalkan hakikat ikhlas, agar kami dapat mengikuti kekasih-Mu, Ya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ya Allah, Kau kurniakan kepada kami istiqamah, istikhlas di dalam mengamalkan agama-Mu ini, ya Allah, iaitu agama Islam, agama yang diredai oleh-Mu, ya Allah, agama di sisi-Mu, ya Allah, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan barang siapa yang mengambil selain dari Islam sebagai agama, barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhirat nanti dia akan digolongkan di dalam golongan orang yang rugi. Kerana itulah para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, ambillah kesempatan pada malam ini dengan hati yang penuh ikhlas, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita nikmat agama, kurniakan kepada kita taufik untuk kita mengamalkan agama Islam ini dengan keseluruhannya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Dan hendaklah kita redah dengan sebenar-benar redah di dalam lubuk hati kita ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, dan Islam adalah agama kita. Maka syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala para jemaah. Maka Allah SWT telah beri taufik kepada kita pada malam ini, telah kumpulkan kita di dalam majlis dengan niat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas mata-mata kerananya mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan niat mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, kerana kita manusia serba kekurangan. Kita banyak perkara yang kita tidak tahu, yang kita tahu ni sedikit saja. Banyak lagi perkara-perkara terutama yang bersangkutan dengan agama Islam ini yang kita tidak tahu. Dan yang kita tahu pun
banyak lagi yang kita tidak amalkan dalam kehidupan kita. Dan yang telah kita amalkan dalam kehidupan kita ini, banyak lagi yang kita belum sampaikan kepada yang lain. Maka kerana itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah, kerana dengan bersyukur kepada Allah, Allah janjikan akan tambahkan lagi nikmat-nikmatnya terhadap diri kita ini. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih pada anggota Pusat Pengajian Muhammadiyah, jazahumullahu khairan, kerana telah usaha untuk menjayakan majlis ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, membalas mereka dengan kebaikan. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sambung pengajian kita pada malam ini, yakni dengan pembahasan ikhlas. Pengajian bab ikhlas. Dan malam ini merupakan bahagian yang kedua di dalam pembahasan ikhlas. Bahagian yang kedua di dalam pembahasan ikhlas. Dan pada minggu yang lalu maka kita telah yakni mengambil erti ikhlas di dalam pada sudut bahasa, pada sudut etimologi, dan pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan mengambil ikhlas menurut istilah. Erti ikhlas menurut istilah. Jadi erti ikhlas menurut istilah para jemaah adalah membersihkan hati dari segala sesuatu yang menodai kejernihannya, yang menjadi asbab ataupun menjadi sebab-sebab hati itu kotor. Jadi bagaimana kita hendak membersihkan hati kita ini supaya hati kita ini menjadi hati yang ikhlas, yang bersih, maka ada usaha yang kita perlu jalankan. Jadi keikhlasan ini menurut istilah membersihkan hati dari segala sesuatu yang menodai kejernihannya, iaitu kejernihan hati. Kejujuran hamba dalam keyakinan, yakni dalam akidah ataupun keyakinan, kejujuran hamba dalam keyakinan ataupun dalam akidah dan perbuatan. Bukan hanya akidah ataupun keyakinan, dan juga perbuatan yang hanya ditujukan kepada Allah. Ikhlas menurut istilah membersihkan hati dari segala sesuatu yang menodai kejernihannya, kejernihan hati. Kedua, ikhlas menurut istilah juga bermakna kejujuran hamba dalam keyakinan, dalam akidah. Dan akidah ini tempatnya di mana? Hati kita. Akidah ini adalah perkara yang mana kita katakan pegangan hati. Jadi ikhlas menurut istilah kejujuran hamba dalam keyakinan, akidah dan perbuatan. Sama ada perbuatan hati ataupun perbuatan lisan ataupun perbuatan anggota badan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini erti ikhlas menurut istilah, menurut syarak. Bukan hanya dari sudut bahasa, tetapi menurut istilah, menurut syarak, menurut agama Islam. Kerana orang yang bukan Islam, mereka juga boleh katakan bahawa mereka juga melakukan satu perkara itu dengan ikhlas, dengan sincere, seperti mana yang telah saya katakan pada pengajian yang lalu. Tetapi tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita lihat ikhlas menurut istilah adalah membersihkan hati dari segala sesuatu yang menodai kejernihannya, kejernihan hati, dan kejujuran seorang hamba dalam akidah, dalam iktikadnya, dalam keyakinannya, pegangan hatinya, dan juga perbuatan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Dia adalah Rabb semesta alam ini. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Dialah yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Rabb yang mentadbir sekalian alam ini, yang mengeluarkan siang dari malam, yang mengeluarkan malam dari siang. Dialah Zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Segala kemanfaatan, kemudaratan semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala.
maka dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Selain daripada Allah adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mempunyai apa kuasa. Apa saja kekuasaan yang ada pada makhluk, semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk Allah berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Sekiranya Allah SWT ingin memberi manfaat kepada seseorang itu, maka berkumpul semua manusia dan jin untuk menolak manfaat itu, maka tidak akan ada kemampuan. Sekiranya Allah SWT ingin datangkan kemudaratan kepada seseorang itu, kepada makhluk itu, walaupun semua manusia, semua jin, semua makhluk-makhluk Allah berkumpul untuk menolak kemudaratan itu, maka pasti tidak akan mampu melakukannya. Segala kemanfaatan, kemudaratan semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mentadbir kehidupan kita. Dialah yang memelihara kita. Maka keikhlasan ini adalah kejujuran hamba itu di dalam amalan hatinya, di dalam akidahnya dan di dalam perbuatannya, sama ada perbuatan lidah, amalan lisan ataupun amalan hati, ataupun amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Semua ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah erti ikhlas menurut istilah. Jadi perbuatan orang yang membersihkan hatinya disebutkan ikhlas. Kita membersihkan hati kita, perbuatan apabila kita usaha untuk membersihkan hati kita ini, maka berarti kita sedang mengikhlaskan hati kita. Kita sedang memurnikan hati kita. Kita sedang mensucikan hati kita dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal-amal hati, segala amal-amal yang terbit dari hati kita, apa itu contoh amal-amal hati? Seperti kita berharap, seperti kita memohon perlindungan, kita memohon pertolongan, seperti kita ada perasaan takut, khauf, raja, takut, ataupun khasyah, takut yang disertai dengan ilmu. Segala amalan-amalan hati ini sama ada dia akan menjadi baik atau menjadi buruk atau menjadi rosak. Dan juga amal badan, segala amal-amal, segala ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti solah, seperti kita bersedekah, seperti kita usaha mencari rezeki yang halal katakan, maka apa saja amal-amal hati menentukan baik dan rosaknya amal badan. Kalau katakan amal-amal hati kita baik, maka amal badan pun akan menjadi baik. Sekiranya kalau amal-amal hati itu rosak, maka amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita juga akan menjadi rosak. Jadi amal-amal hati menentukan baik dan rosaknya amal badan, dan ikhlas merupakan amal hati yang paling utama. Ikhlas merupakan amal hati yang paling utama. Di antara amalan-amalan hati, maka amal ikhlas ini merupakan amal hati yang paling utama dan yang paling penting dan yang paling tinggi, dan merupakan asas, merupakan foundation, yakni asas dari seluruh amal. Jadi ikhlas ini merupakan asas dari seluruh amal ataupun bagi seluruh amal. Dan ikhlas merupakan hak-hak agama dan merupakan kunci dakwah para rasul alaihimussalam. Maka ikhlas merupakan hak-hak agama dan merupakan kunci dakwah para rasul. Setiap para rasul yang Allah SWT telah hantar ke atas permukaan bumi ini, setiap para rasul, maka ikhlas ini merupakan kunci amalan dakwah mereka. Jadi ikhlas ini kita katakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Kerana segala amalan-amalan kita, sama ada amalan lisan ataupun amalan hati ataupun amalan anggota badan ini,
tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan para rasul alaihissalam untuk mendakwahkan perkara ini, untuk mengajak manusia kepada kalimat ikhlas, untuk mengajak manusia kepada kalimat tauhid, iaitu kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran suratul Anbiya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelummu. Sebelummu di sini, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang rasul pun, melainkan kami, yakni Allah wahyukan kepadanya, kepada rasul-rasul itu, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku. Tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, yakni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kata Allah, beribadahlah kamu kepadaku. Jadi setiap para rasul yang Allah SWT telah utus di atas permukaan bumi ini, maka Allah SWT telah wahyukan kepada mereka supaya mereka menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Supaya mereka menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Supaya mereka menyeru manusia untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berarti mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mengamalkan agama hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan untuk supaya kita sentiasa ingat memperingati antara satu sama lain. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka peringatan akan manfaat. Peringatan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan mengenai kalimah la ilaha illallah, peringatan mengenai iman, perkara-perkara iman, perkara-perkara akhirat ini. Peringatan ini akan jadi manfaat bagi hati-hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi beribadah di sini berarti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, maka Allah telah berkata, maka sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap ummah rasul. Dan apa yang rasul-rasul itu telah berkata, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Hendaklah kalian menyembah akan Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan di sini Allah SWT telah perintahkan supaya umat manusia ini menyembah hanya Allah. Dan di dalam ayat ini, bila kita lihat, bila kita renung, kita baca tafsir ayat ini, maka di dalam ayat ini, apa yang kita dapat ambil, apa yang kita dapat pelajari, terkandung rukun kalimah la ilaha illallah. Di mana pada pengajian-pengajian yang lalu, maka telah diterangkan, dan juga sekiranya kalau kita biasa belajar di dalam pengajian tauhid, pengajian akidah, maka ustaz-ustaz, para ulama telah terangkan pada kita bahawa rukun kalimah la ilaha illallah ini ada dua. Rukun kalimah la ilaha illallah ada dua. Pertama adalah yakni nafi, la ilaha, yakni nafi, dan yang kedua isbat illallah, iaitu menetapkan, menafikan segala jenis ibadah, menafikan segala jenis ilah, dan mengisbatkan, menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang layak disembah. Dan sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat untuk menyeru agar menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Jadi taghut di sini berarti selain Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala, syaitan-syaitan, penyembahan hawa nafsu, penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini dan ada banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran telah memberitahukan kepada kita bahawa dakwah kunci para rasul alaihissalam adalah untuk mengajak manusia supaya berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan, yakni umat manusia dan jin ini tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, hunafa, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat-ayat yang telah dibacakan ini, maka terkandung perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikhlaskan agama ini hanya kepadanya semata. Hanya kepadanya semata. Dan definisi ikhlas ini para jemaah, barakallahu fikum, apabila kita lihat di dalam kitab-kitab, maka para ulama salaf, maka ini rumusan yang telah saya ambil dari beberapa buah kitab. Maka para ulama salaf telah memberi definisi ikhlas ini seperti pertama, beramal untuk Allah semata, tidak ada bahagian untuk selain Allah. Berarti setiap amal ibadah ini yang kita lakukan hanya untuk Allah semata. Dan tidak ada bahagian untuk selain Allah. Tidak ada bahagian untuk makhluk Allah. Melakukan ketaatan dengan tujuan semata-mata menunaikan hak Allah Ta'ala. Di antara definisi ikhlas, melakukan ketaatan dengan tujuan semata-mata menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya? Adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah terhadap hamba-Nya. Di antara definisi juga yang telah dikemukakan oleh para ulama salaf adalah membersihkan amal dari perhatian makhluk. Membersihkan amal dari segala hal yang menodainya.
dari segala hal yang akan mengotori hati itu, yang akan menafikan keikhlasan seorang hamba itu. Dan setiap inti dari definisi-definisi ini menunjukkan bahawa seluruh peribadatan seorang hamba wajiblah, kita katakan haruslah, dan harus ini berarti wajiblah ditujukan secara murni hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Dan ikhlas adalah mentauhidkan tujuan ibadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan betapa pentingnya ikhlas itu. Ikhlas adalah mentauhidkan tujuan ibadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kerana ini maka surah Qul Wallahu Ahad ataupun kita katakan suratul Ikhlas yang seerti dengan makna tauhid. Kerana itulah surah Qul Wallahu Ahad dinama surah Al-Ikhlas. Kerana itu pula maka kalimat tauhid la ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ikhlas. Kalimatul tauhid, apa tu kalimatul tauhid? La ilaha illallah. Jadi kalimatul tauhid juga, kalimah la ilaha illallah juga dinamakan dengan kalimah ikhlas. Kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Jadi kenapa ikhlas ini penting para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa penting keikhlasan ini? Kenapa pentingnya ikhlas ini? Ikhlas ini penting kerana ikhlas ini menempati kedudukan yang sangat tinggi. Ikhlas menempati kedudukan yang sangat tinggi dan penting. Sangat tinggi dan penting. Kerana apa? Di antara sebab-sebabnya ataupun kita katakan kemuncak, di antara kemuncak sebab ikhlas ini penting. Pertama, kerana ikhlas merupakan syarat amal agar diterima. Syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Jadi ikhlas di sini berarti seperti mana yang telah kita ambil tadi dari sudut istilah, berarti melakukan apa saja jenis ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lawan dari ikhlas ini adalah yakni menduakan Allah, syirik. Menduakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah hamba. Maka nanti kita akan insya-Allah pada pengajian-pengajian yang akan datang kita akan yakni melalui ataupun kita akan mengambil erti apa itu syirik dengan lebih detail. Jadi pada malam ini ikhlas ni penting. Ikhlas merupakan syarat agar amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikhlas adalah asas dari kejayaan dunia dan akhirat. Pertama, ikhlas merupakan syarat amal agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, ikhlas adalah asas, adalah fondasi dari kejayaan dunia dan akhirat. Berarti seseorang yang mana yang dia melakukan ya ini opposite kita katakan bertentangan dengan ikhlas ni, kesyirikan, maka amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja jenis amal ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas, yang ada unsur-unsur kesyirikan, maka amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin manusia terima, mungkin manusia sanjung, mungkin manusia mengakuinya, makhluk-makhluk mengakuinya, tetapi tidak akan diterima oleh yang menciptakan makhluk, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ikhlas adalah asas dari kejayaan dunia dan akhirat. Berarti lawan dari ikhlas, kesyirikan ini akan menjadikan seseorang itu gagal di dunia dan juga gagal di akhirat. Jadi hari ini siapa nak berjaya, maka hendaklah menjadi seorang yang ikhlas, seorang yang mukhlis. Hari ini semua orang nak berjaya kan? Kalau kita ambil peperiksaan,
kat dunia ni, O level ke, A level ke, PSLE ke, semua orang nak berjaya kan. Bila orang tu berjaya, dia akan dibangga-banggakan, keluar surat khabar, disanjung, dipuji dan sebagainya kan. Tidak ada orang nak apa? Tidak ada manusia nak gagal. Cuma pasti ada gagal, pasti ada kejayaan lah. Itu tidak dapat tidak lah. Ada kala kegagalan ini di dunia ini menjadi sebab kita berjaya. Ada kala bila kita seseorang tu gagal, kerana dia gagal pada kali yang pertama, maka dia menjadikan dia asbab berjaya pada kali yang lain. Tetapi ini kehidupan dunia. Kehidupan akhirat dah tak boleh dah. Kalau kita dah gagal kat akhirat tu, dah tak boleh nak kembali dekat dunia ni balik. Jadi bab ikhlas ni lebih penting. Kejayaan dunia dan akhirat ni lebih penting daripada kejayaan kat dunia ni. Peperiksaan yang kita akan tempuh nanti lebih penting lagi untuk kita berjaya daripada apa saja jenis peperiksaan yang ada dekat atas permukaan bumi ni. Yang diciptakan oleh manusia. Jenis-jenis peperiksaan yang diciptakan oleh manusia. Walaupun kita ingin berjaya, tak salah untuk kita berjaya di dalam apa-apa peperiksaan kat dunia ni. Tetapi peperiksaan yang sebenarnya, peperiksaan dekat akhirat ni lebih penting lagi. Kita kena pastikan bahawa kita ni digolongkan di dalam golongan orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang sebenar-benarnya ilmu ni, ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah ilmu, kita katakan knowledge. Ilmu ni, sebenar-benar ilmu ni adalah ilmu yang akan dapat membantu seseorang itu menjawab soalan malaikat di dalam kubur nanti. Ilmu yang sebenar-benarnya ilmu adalah ilmu yang dapat membantu seseorang itu untuk dapat menjawab, boleh menjawab soalan malaikat di dalam kubur nanti. Jadi soalannya Allah SWT dah beritahukan kepada kita. Di dalam firman-Nya, Allah SWT telah beritahu kepada kita di dalam sabdaan Nabi Muhammad SAW. Maka nanti dekat kubur nanti, maka malaikat akan datang. Malaikat akan tanyakan beberapa soalan. Ma rabbuka, ataupun riwayat yang lain mengatakan man rabbuka, apa Rabb kamu, ataupun siapa Rabb kamu. Ma dinuka, apa agama kamu. Man hadha rajul bu'itha ilaikum, siapa pemuda ini yang diutuskan kepada kamu. Jadi soalan-soalan ini semua Allah SWT telah khabarkan kepada kita. Jadi bagaimana kita dapat boleh menjawab soalan-soalan ini? Bukanlah dengan menghafal. Kalau hafal, semua orang boleh hafal. Tetapi untuk kita boleh dapat menjawab soalan-soalan ini adalah dengan iman dan amal. Dengan iman dan amal. Jadi iman dan amal ni kita perlu usahakan semasa kehidupan kita di dalam dunia ini. Bukan dengan hafalan kita. Bukan dengan nanti bila kita nak meninggal dunia, kita beritahu kepada kaum keluarga kita, tulis kat kertas jawapannya, bila tanam aku nanti masukkan kertas ni sekali kat dalam. Tidak. Adalah dengan iman dan amal, dengan mujahadah, dengan usaha, dengan bersungguh-sungguh, usaha atas keimanan dan atas amal. Bagaimana iman kita ni iman yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang sebenar-benarnya. Bagaimana amalan kita ini amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa keikhlasan. Dan iman itu sendiri adalah ikhlas. Kalimah iman, kalimah tauhid, kalimah ikhlas, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi kerana itu ikhlas ni penting. Untuk kita nak dapat menjawab soalan malaikat di dalam kubur nanti, maka kita perlu usaha atas iman dan amal kita. Dan di antara syarat agar amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah keikhlasan. Dan antara syarat agar manusia ni berjaya dunia dan akhirat adalah keikhlasan. Kerana itulah pentingnya keikhlasan. Pentingnya
keikhlasan. Kerana keikhlasan ini merupakan syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya amal diterima oleh makhluk Allah, diterima oleh manusia ni, tidak perlu kepada keikhlasan. Kita boleh berlakon, boleh berpura-pura, manusia boleh terima. Kita kalau pandai wayang, kita pandai berpura-pura, manusia tak tahu niat yang ada dalam hati kita, manusia boleh terima. Lagi kalau kita pandai cakap, kita pandai act, pandai lakon. Kita ada di antara manusia yang dia planning supaya dia ni diterima di pandangan makhluk. Dia diterima di pandangan manusia. Tetapi adakah diterima di pandangan manusia ni, diterima oleh manusia ni bererti diterima oleh Allah? Tidak. Adakala manusia beramal, adakala manusia beribadah, mungkin di pandangan mata makhluk, di pandangan mata manusia dia tidak diterima. Dia dihina. Dia diboikot. Ataupun mungkin lebih dari itu. Tetapi sekiranya kalau dia beramalkan apa saja ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kejayaan dunia dan akhirat yang sebenarnya. Inilah kejayaan dunia dan akhirat yang sebenarnya. Dan ikhlas dalam ibadah merupakan antara satu prinsip dari dua prinsip yang sangat penting dalam Islam. Dalam agama lain saya tidak tahu. Tetapi di dalam Islam, di dalam agama Islam, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka ikhlas ini merupakan ibadah yang merupakan antara satu prinsip dari dua prinsip yang sangat penting dalam Islam, dalam agama Islam ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima agama selain dari agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima agama selain dari agama Islam. Biasanya kalau kita sampaikan kepada orang yang bukan Islam, kerana saya ada juga mengajar di Darul Alqam, Muslim Convert Association of Singapore. Ini sekadar kongsi saja. Orang yang bukan Islam, bila dia nak masuk Islam, dia nak convert ataupun revert, dia kena menjalani kursus. Kerana tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan. Kita tidak boleh memaksa seseorang itu memasuk agama Islam. Tidak boleh. Dia nak masuk Islam, dia kena masuk dengan ilmu, berdasarkan ilmu, dengan ikhlas. Dia perlu ada ilmu. Dengan ilmu. Dia mengucapkan dua kalimah syahadah ni dengan berdasarkan ilmu. Dan dia kena ada keikhlasan yang dia melakukan perkara ini semata-mata kerana Allah, kerana Tuhan, kerana Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan segala-galanya. Jadi seseorang bila dia masuk Islam, dia kena belajar, dia kena tahu. Dia kena ada keikhlasan. Dia kena pastikan dia masuk Islam ni bukan kerana paksaan, bukan kerana selain daripada Allah. Bukan kerana dia nak kahwin, baru dia masuk Islam. Tidak. Bukan kerana harta, bukan kerana selain daripada Allah. Tidak. Dia masuk Islam kerana Allah. Jadi sebelum dia nak masuk Islam, dia kena melalui kursus dulu. Dia kena belajar dulu. Dia kena tahu apa itu Islam. Dan biasa bila kita mengajar ataupun kita menyampaikan mengenai Islam ini, di antara perkara-perkara yang penting yang kita perlu sampaikan kepada orang yang bukan Islam dan juga kepada orang Islam yang ingin revise balik, ulang kaji balik apa itu Islam, adalah apa erti Islam. Islam, makna Islam tu apa? Maknanya menyerah diri. Biasa kalau di dalam bahasa orang putih kita kata Islam to submit. Ataupun to obey. Dan juga di antara makna Islam ni peace. Untuk kita obey, kita surrender, kita submit. Di antara makna Islam ni adalah kesejahteraan. Dan Islam ni bukan agama yang direka oleh manusia. Islam is not a man-made religion, kita katakan. Agama Islam bukan agama yang direka oleh mana-mana manusia.
Pasal agama Islam ni bukan agama yang direka oleh nabi-nabi, bukan agama yang direka oleh manusia mana-mana pun, tidak. Agama Islam ni ada agama yang mana agama ini datang dari pencipta alam semesta ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam. Dan bila kita Google jumlah ataupun bilangan agama yang ada di atas permukaan bumi ini, wallahu alam, ini berapa bulan yang lepas, 4,000 lebih agama yang registered, agama yang terdaftar dalam dunia ni 4,000 lebih. Mungkin akan bertambahlah macam-macam agama dia nanti. Agama ni, agama tu, agama ni, macam-macam agama. Dan semua agama-agama tu agama yang mana yang direka-reka oleh manusia, yang diada-adakan oleh manusia, dan dinamakan, agama itu dinamakan kerana dinamakan mengikut, yakni pengasas agama tu. Tetapi Islam bukan direka-reka, tidak. Islam tidak dinamakan kerana selepas nama Nabi ke, tidak. Islam adalah agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Islam maknanya menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyerahan, ketaatan kepada Allah, kesejahteraan. Jadi siapa saja yang mengambil agama selain dari Islam, falai yuqbala min, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di hari akhirat nanti akan digolongkan di dalam golongan orang-orang yang rugi. Siapa yang nak rugi dekat dunia ni? Saya rasa kalau orang yang dia berakal sihat, dia waras, dia tak nak rugi. Dia nak untung. Tak ada manusia nak jadi orang yang rugi. Semua manusia dia nak untung. Semua manusia nak berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita mengamal agama Islam ini dengan ikhlas. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak disertai dengan 2 syarat, iaitu pertama ikhlas. Iaitu ikhlas murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ibadah kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah ittiba. Syarat yang kedua adalah ittiba, yakni dengan mencontohi, dengan mengikuti tata cara ibadah. Tata cara ibadah yang ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterima satu-satu ibadah tu, ataupun syarat diterima ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara syaratnya. Kita katakan 2 syarat ini. Selepas seseorang itu dia memasuk agama Islam, dia mengucap kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah dengan ikhlas. Selepas itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira jenis ibadah lisan ke, ibadah hati ke, ibadah anggota badan ke, maka di dalam ibadah kepada Allah ni dia wajib beribadah dengan ikhlas, syarat yang pertama. Dan yang kedua, dengan mengikuti cara yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain. Ikhlas dan mengikuti cara yang dibawa, yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara-perkara yang kita sampaikan kepada orang-orang yang dia nak tahu pasal Islam ni, biasanya, dan ini sebagai ulang kaji kepada kita yang mana kita ni born Muslim. Kita katakan Islam bil wirathah. Kita dapat Islam ini kerana apa? Warisan. Kerana kedua ibu bapa kita Islam, jadi kita pun Islam. Ramai di antara kita macam itu. Islam kita ni bukan Islam yang kita dapat dengan mujahadah. Kalau Islam yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, maka Islam yang ada pada mereka, iman yang ada pada mereka ni adalah iman bil mujahadah. Iman dengan mujahadah, dengan susah payah. Seperti mana kita lihat sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu, kerana keimanan, maka dia telah dicemeti di malam hari, dan di siang hari diletakkan di atas padang pasir yang panas. Maka batu yang besar telah diletakkan di belakangnya.
sehingga dia tidak dapat gerakkan badannya, menanggung panas, yakni panas terik matahari itu. Kalau padang pasir ni bila matahari tengah panas terik ni, maka pasir tu, padang pasir pun jadi panas. Jadi bayangkan bagaimana Bilal radhiyallahu anhu, kerana apa dia telah didera, supaya dia ni didera, dicemeti, sehingga kan mereka yang mencemeti, yang telah mencabuk Bilal ni penat tangan, gilir-gilir mencemeti Bilal ni, mereka gilir-gilir radhiyallahu anhu, supaya Bilal ini keluar daripada Islam, tinggalkan agama Islam. Maka apa yang Bilal katakan, ahadun ahad, ahadun ahad, yakni ahad itu esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlaku syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ni dia adalah agama tauhid, agama yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sampaikan, biasanya kita kata agama Islam ni mempunyai rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Dan selalu kita ulang kaji balik. Rukun iman berapa perkara? 6 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Rukun ihsan, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat akannya. Sekiranya kamu tidak melihat akan Allah, sesungguhnya Allah melihat akan kamu. Supaya apa? Supaya kita mengenal apa itu Islam. Supaya kita tidak terkeluar dari agama Islam. Supaya kita dapat memelihara diri kita. Supaya kita dapat memelihara keluarga kita. Kerana agama tidak semuanya sama. Jangan kita kata agama semua sama. Tidak. Agama Islam, agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia dan jin. Agama Islam adalah agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima agama selain dari agama Islam. Jadi kita nak kena faham perkara ini. Kita nak kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati selagi kamu tidak berada di dalam agama Islam. Kamu mati di dalam agama Islam. Jadi jangan kita kata agama ni semua sama. Tidak. Dia ada syarat-syarat dia lah. Katakan rukun Islam pertama, rukun Islam yang pertama, mengucap, bersyahadah, bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka semua orang akan kata Allah, semua orang akan kata God. Semua akan kata Tuhan tu satu, Tuhan tu satu. Agama kita sama, Tuhan tu satu. Tetapi jangan lupa syahadah yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau kita tidak menerima Nabi SAW, maka kita bukan agama Islam. Kalau kita reject Nabi SAW, itu bukan agama Islam. Walaupun kita percaya semua Nabi dan Rasul, tetapi kita tidak mengakui kerasulan Nabi SAW, maka itu berarti bukan Islam. Dan selain daripada itu, maka mendirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitullah, rukun Islam yang 5. Sekiranya kalau kita mengakui kita ni agama Islam, kita menyembah Allah, kita mengisahkan Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, kita beragama Islam, maka kita perlu mengamalkan semua segala rukun-rukun Islam di dalam kehidupan kita. Kita perlu usaha untuk kita mengamalkan. Jadi ini sangat penting. Jadi ibadah ini, segala jenis ibadah ini, agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertama keikhlasan. Murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua adalah ittiba, mengikuti cara yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip ikhlas ini merupakan konsekuensi, merupakan natijah dari kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bila kita kata ikhlas, dia adalah konsekuensi natijah dari syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Saja aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, ini natijah yang pertama.
Ini prinsip ikhlas. Dan prinsip ittiba, mencontohi Nabi SAW ni, merupakan natijah kepada syahadah yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi SAW, aku bersaksi bahawa Nabi SAW ini adalah pesuruh Allah, the messenger of Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Hamba Allah supaya kita tidak bersikap hulu, kita tidak bersikap berlebih-lebihan menyanjung Nabi SAW sehingga kita ini menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita mengangkat derajat Nabi kepada derajat ilah. Na'udzubillah min dzalik. Kerana itulah Muhammad dan abduhu. Kerana Nabi SAW adalah hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah ni merupakan maqam yang paling tinggi sekali. Tidak ada maqam yang lebih tinggi dari abduhu. Hambanya, yakni hamba Allah SWT. Tidak ada derajat yang lebih tinggi yang boleh dicapai oleh seorang manusia tu kecuali menjadi hamba Allah dengan sebenar-benarnya hamba. Jadi Nabi SAW adalah hamba Allah dan juga tidak meremehkan Nabi SAW kerana Nabi juga adalah Rasulullah, pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada apa pun yang akan dituturkan oleh Nabi SAW kecuali wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mentaati Nabi SAW berarti dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini prinsip yang kedua. Jadi syarat agar amal ini diterima, yang pertama adalah keikhlasan dan kedua adalah ittiba. Seperti mana yang Allah SWT firmankan di dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang telah menciptakan, yakni dialah Allah yang telah menciptakan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Allah Maha Kuasa. Kalau sekiranya Allah SWT ingin mengazab hambanya, maka dia berkuasa untuk mengazab hambanya. Dan Allah SWT juga Maha Pengampun. Sekiranya kalau Allah SWT ingin mengampunkan dosa hambanya, maka Allah akan mengampunkan dosa hambanya. Cuma syahid dari ayat ini, bahawa Allah SWT telah ciptakan hidup dan mati ini, mati dan hidup ini untuk menguji. Jadi hari ini kita diuji oleh Allah SWT hari-hari. Bukan kita tunggu ada ambil periksa ke PSLE ke O-level ke A-level ke diploma ke degree ke master ke PhD ke. Tidak, tak payah kita nak tunggu periksa-periksa. Hari-hari kita memang diuji oleh Allah SWT. Bila kita bangun dari tidur saja, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Segala pujian bagi Allah SWT yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya lah aku akan dikembalikan. Maka bila kita tidur, kita mati. Hari-hari kita mati dan kita dihidupkan oleh Allah SWT. Allah beri kita lagi masa, tempoh untuk kita usaha lagi atas iman kita, atas amal kita. Dan setiap masa, setiap saat, setiap detik kita diuji oleh Allah SWT. Dan setiap hari kita melalui ujian, dan ujian makin hari makin hebat, makin hari makin hebat, makin hari makin hebat. Lebih-lebih lagi akhir zaman ini. Makin hari makin hebat. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berhenti cukup setakat di sini. Walaupun ada lagi slide-slide yang akan datang yang saya ingin kongsikan, tetapi cukup setakat di sini. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang pada hari Selasa hadapan, kita akan sambung. Iaitu syarat-syarat diterima oleh Allah, diterima amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sambungan yang kita akan ambil yang ini mengenai kepentingannya ikhlas, iaitu seperti mana yang telah ditunjukkan tadi di dalam slide. Pertama, ikhlas ini merupakan syarat amal agar diterima oleh Allah SWT. Dan yang kedua, ikhlas ini merupakan fondasi dari kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan bahas
dua topik ini, dan setelah itu kita akan masuk kepada perbincangan mengenai tempat keikhlasan itu. Ikhlas ni tempatnya di mana? Maka kita akan mengambil faedah daripada tempat keikhlasan, dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada minggu-minggu yang akan datang, maka apa itu dorongan ikhlas, keutamaan ikhlas, lawannya ikhlas dan sebagainya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita istiqamah, istikhlas di dalam agama Islam ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, mengikuti kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa-dosa kita, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kita yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia, ampunkanlah dosa ahli keluarga kita, ampunkanlah dosa pakcik-pakcik, makcik-makcik, saudara mari kita semua umat Islam, mukminin, mukminat, muslimin serta muslimat yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis ini majlis yang akan agar Allah turunkan hidayahnya kepada diri-diri kita, kepada diri-diri semua umat manusia seluruh alam ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, kaum keluarga kita dan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari azabnya, masukkan kita ke dalam syurganya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, Kau kurniakan kepada kami Jannatul Firdaus, yakni tingkatan syurga yang tertinggi di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدينا واهد أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلحنا واصلح أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدينا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa insyaAllah pada pengajian yang akan datang. Barakallahu fikum.